KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang menonton di rumah bersama-sama saya Sean Steven dalam Teroka di Didik TV KPM. Okey, saya nak adjust sikit kepada mereka yang tak tahu kenapa saya pakai pelitup muka ni. Ini sebenarnya untuk mengingatkan anda semua bahawa anda kenalah sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Seperti memakai pelitup muka, sentiasa menggunakan hand sanitizer seperti di sini dan juga kalau boleh kerap cuci tangan supaya kami dapat menangani penularan COVID-19. Okey. Saya adjust lagi sekali ya. Sorry. Okey, selain daripada itu, hari ini kalau anda nampak ada banyak barangan kat depan ni. Tetapi bukan barangan dengan saya saja. Kita juga ada tetamu khas iaitu cikgu daripada SMK Seri Sarjana Kuala Lumpur, Cikgu Normaliza Muhammad. Hai cikgu. Hai Sean. Okey. Saya nak ingatkan lagi sekali kepada anda semua, apabila berada di antara satu sama lain, pastikan jaraknya jangan kurang daripada 1 meter. Seperti saya dengan Cikgu Liza dekat sini, kita berada lebih daripada 1 meter. So sekarang, bolehlah kita buka pelitup muka. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak minta cikgu untuk menggunakan hand sanitizer. Okey. Alright. Kita dalam keadaan ataupun dalam jarak yang sama, bolehlah kita buka pelitup muka cikgu. Silakan. Baik Sean. Okey, dan pastikan pelitup muka ni kalau tiada beg khas untuk simpan pelitup muka, bolehlah simpan dalam poket. Dekat sini saya simpan dalam poket jaket saya. Kalau boleh pun bawalah pelitup muka yang selebihnya supaya lagi selamatlah kalau kita pakai pelitup muka yang baru. Ya cikgu? Betul Sean. Alright cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar topik yang sangat kita akan menerokai topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu, kita juga ada tetamu khas. Selain daripada cikgu, kita ada lagi murid daripada SMK Seri Sarjana Kuala Lumpur, kan cikgu? Betul. Apa kata kita kenalkan murid-murid kita yang ada dalam talian. Siapanya? Hello, hai. Ya, mana anak murid cikgu? Oh, tu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okay. Kita boleh minta pelajar ataupun murid-murid untuk kenalkan diri mereka. Jangan lupa untuk buka mic apabila nak cakap, ya. Kita mulakan dengan Fatihah. Ainul Fatihah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ainul Fatihah binti Muhammad Syafin. Boleh panggil saya Ainul. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela binti Jomasri. Boleh panggil saya Alisha. Next kita ada. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aini. Boleh panggil saya Aini. Okey, Aini. Hai Aini. Siapa lagi ada dalam talian? Lagi 3 kan? Jangan malu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Naratika. Atika. Atika. Hai Atika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatihah Zira binti Hamizan. Boleh panggil saya Fatin. Fatin. Hai. Dan seorang lagi iaitu Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syakira. Boleh panggil saya Alia. Hai Alia. Itulah dia tetamu-tetamu khas kami yang ada dalam talian. Okey cikgu, silakan. Apakah subjek yang kami akan terokai pada pagi ini? Okey Sean. Ya. Cikgu nak tanya dulu 2 soalan. Cikgu nak tanya saya? Bukan, anak murid cikgu. Okey. Sean pun anak murid cikgu hari ni ya. Ya cikgu. Okey, 2 soalan cikgu nak tanya. Ya. Okey, kita beralih ke sini. Okey, ni karya ni. Okey, sebelum tu cikgu nak maklumkan ini sebenarnya adalah koleksi daripada seorang guru kita iaitu Cikgu Ali Hanafiah. Wow. Hebat kan? Okey, sebelum tu soalan pertama cikgu nak tanya. Soalan pertama iaitu apakah jenis hasil karya ini? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okey, ada seorang. Fatihah. Okey. Jenis karya itu adalah seni cetakan, timbulan atau relief. Tepat sekali. Wah, bagus. Okey. Soalan yang kedua. Belum lagi Soalan yang kedua. Okey, seterusnya
Apakah alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan ini? Okey, mungkin kita boleh tanya siapa? Saya cikgu. Okey, ya. Alisha. Alisha. Bahan yang digunakan seperti blok kayu atau lino, penggelik dan alatan mungkir dan dawat cetak. Ui, tepat sekali. Alhamdulillah. Maksudnya anak-anak murid cikgu dah kenal karya cetakan ya. Okey, itu. So, apa kaitannya dengan apa yang kita akan terokai pada hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya ya kita nak kenal dengan lebih lanjut seni cetakan ini di tahap 4 di mana nanti dulu cikgu nak kena simpan dulu Kita tak boleh nak bagi lebih-lebih kan. Kita sikit-sikitlah kita bagi apa kaitan dengan bahan yang ada di atas meja ini. Baik cikgu. Okey, jadi untuk hari ini ya kita ada banyak yang kita akan terokai pada hari ini seperti yang dikatakan oleh cikgu. Kita subjek untuk hari ini adalah pendidikan seni visual lebih kepada cetakan ataupun lebih seni cetakan. Seni cetakan di bawah bidang seni halus. Alright. So seperti yang anda nampak di hadapan kita, kita ada banyak barangan tetapi kami tak akan sentuh lagi lah pasal barangan ni sebab kita nak bagi tahu kepada anda semua untuk sentiasa pastikan anda menonton sehingga penghujung program kita pada pagi ini sebab hari ini kita ada ataupun kita akan terokai dengan lebih mendalam lagi seni cetakan dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Anda juga boleh bersama kami untuk menyertai aktiviti yang akan dijalankan nanti. So jangan risau sebab barang-barang ini boleh didapati di rumah anda sendiri. Tak payah nak keluar pergi kedai sekarang. Bolehlah duduk kat rumah secara selamat dan nak ingatkan kepada anda semua bahawa sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Iaitu sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di kawasan awam, hand sanitizer sentiasa digunakan dan juga kerap cuci tangan. Baru nak sebut kerap cuci muka pula. Kerap cuci tangan. Boleh. Dan juga apabila di antara satu sama lain seperti saya dengan Cikgu Liza dekat sini, jangan kurang daripada 1 meter. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali semula. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Maaf ya tadi saya teruja sangat nak mulakan penerokan kita pada pagi ini. Seperti yang anda nampak dekat rumah sana ataupun kepada mereka yang menonton ya, adalah sebuah slide yang sangat-sangat menarik. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada kita apa slide tersebut dan kenapa ada muzik kat sana. Okey, cikgu suka tanya soalan dengan murid. Cikgu tanya dulu. Okey. Okey, murid-murid. Okey, murid-murid ya. Soalannya, kenal tak karya-karya itu tadi? Saya pernah tengok. Kami kurang pasti, Tapi cikgu. tak tahu. Kurang pasti. kurang Tak pasti. mengapa. Okey. Kita belajar Tak tak tahu, cikgu beritahu. Ya, cikgu. Tak salah kalau kita tidak tahu. Okey. Okey, tadi adalah karya cetakan bagi pelukis-pelukis barat dari abad 14 hingga abad ke-19. Lama kan Sean sebab tu kita dengar muzik Mozart tadi. Dibawa ke alam lama klasik. Okey. Silakan cikgu. Okey, seterusnya pada ketika itu sejarah awal barat bagi cetakan dia menggunakan blok kayu.
Dan okey. juga cetakan mono hitam dan putih macam sebab warna tu saya baju baru cikgu. saja nak sebut kenapa tak ada colour. Ingatkan masa tu mungkin diorang tak ada televisyen. Masa sebab kita tu tak ada kecil-kecil colour, kan? tengok televisyen hitam putih ya. Okey, untuk makluman juga murid-murid ya, cetakan pada ketika itu berfungsi dan berperanan sebagai alat propaganda, keagamaan, tekstil, dia cetak di tekstil kain dan juga untuk pendidikan. Baik cikgu, baik cikgu. Itulah sejarah cetakan awal di pada pelukis-pelukis barat. Okey, kita tanya pula murid-murid dalam talian faham sekarang faham Okey tak? Kalau faham bagi thumbs up. Dah faham? Dah faham. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Okey semua okey Okey, silakan cikgu kita teruskan. Seterusnya kita dah kenal tadi hasil karya lama. Jadi kita nak kenal pula alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut. Alat bahan sebenar. Okey, itulah sebabnya kita ada alat-alat dekat depan ni. Okey, alat bahan sebenar. Cikgu nak kenalkanlah Sean nampak kan di atas ni? Ya, cikgu. Okey, yang ini adalah ini kita panggil blok kayu. Blok kayu yang digunakan untuk menghasilkan cetakan tadi. Ini blok kayu. Ya, cikgu. Ini adalah papan lino yang hijau ni Okey, cikgu perlu angkat ke ni? Papan lino. Ya, cikgu. Okey, blok kayu. Okey, dia mesti ada alatan ukir. Di sini alatan ukir. Ni tajam ni, hati-hati. Okey, seterusnya dakwat. Dia menggunakan ni dakwat cetak. Ya, cikgu. Okey, dakwat cetak. Ya. Dan mesti menggunakan roda penggelik. Nampak, ini sebenarnya untuk seni pendidikan seni visual lah, bukan untuk buat makanan lah. Tadi Syah ingat cikgu nak masak Yelah, cikgu sebab tak saya masak. nampak sudu cikgu. Saya pun sebab ada sangat. sudu. Kenapa ada sudu ni? Ada sendok sebenarnya ini kita dekat sinilah di mana nanti dakwat ini akan diletak di atas papan kaca ni di atas kepingan kaca dan kita letakkan ni kertas surih ni untuk kita lakar dan ini adalah rice paper. Okey. Inilah rice kertas paper? cetak. Okey. Jadi bila kita letak nanti di atas blok, barulah kita guna sudu ni. Kita nak ratakan warna. Bukan untuk makan, Sean. Sebab saya dengar tadi rice paper, kertas nasi. Pula, kan? Salah pula. Ini alatan sebenar, Sean. Okey. Tapi ada ke di rumah? Itulah. Tak ada. Kalau kita tinggal dekat kedai seni, bolehlah. Bolehlah kan. Jadi terhad seni. betul. Terhad kan. Jadi cikgu. itulah tujuannya hari ini. Cikgu nak beritahulah. Cikgu ada satu perkataan seni itu mudah. Mudah je. Ya ke cikgu? Ya. Untuk saya mudah, susah lah, Sean. Sebab apa? Selalu bila kita terikat dengan alat bahan sebenar, kita rasa macam tak boleh nak buat lah sebab saya tak ada alat bahan sebenar. Ya betul cikgu. Jadi cikgu nak kita teroka. Di mana setiap alat bahan ini kita transform dia kepada alat dan bahan persekitaran yang ada di sama ada di rumah atau di luar rumah. Okey. So maknanya dia bagaikan alat untuk menggantikan alat sebenar. Betul, Sean. Okey. Kita nak berkenalan ke dengan alat bahan transform tadi? Boleh cikgu, silakan. Tapi sebelum tu kepada mereka yang menonton di rumah ataupun dalam talian, pastikan sentiasa mengamalkan SOP yang ditetapkan. Kalau nampak tadi cikgu jalan kat depan kan, saya jalan kat belakang pula untuk sentiasa memastikan penjakannya sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Okey, silakan cikgu. Okey, jadi tadi Sean dah kenal alat. Okey, murid-murid pun dah kenal. Jadi cikgu nak ganti. Okey, contohnya cikgu gunakan penggelik, roda penggelik ini. Bahan persekitaran kita tukar kepada apa ni, Sean? Rotan ke cikgu? Bukan. Bukan. Cikgu ini pipe. Ini adalah batang pipe PVC. Ini adalah batang kayu bulat. Sama tak dia punya peranan, fungsi dia? Rasanya sama dia boleh bulat bergelik, untuk digelikkan. Jadi kita tukar. Okey, seterusnya untuk sebelum tu cikgu saya nak tanya, sebab kalau tak ada kayu macam ni, kita boleh guna kayu penyapu tak? Boleh. Boleh lah. Ini kayu penyapu, kayu mop. Jadi potong-potong, potonglah kurang lebih sekaki, Sean. Jangan panjang sangat pula, kan? Habis semua kita sapu. Sapu lantai sekali. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dakwat dululah dakwat. Mestilah tak ada kan di rumah kan. Jadi kita tukar kepada semua murid di seluruh Malaysia. Cikgu rasa memang ada di rumah, iaitu apa dia? Cat air. Cat air. Cat air. Poster, cat poster. Pun boleh. Semua ada, boleh. Kalau misal kata yang dua-dua pun tak boleh, boleh tak kita gunakan makeup mark?
Boleh? Oh, boleh ya? Boleh. Satu lagi, ayah baru lepas cat dinding rumah. Ya? Oh, boleh juga. Boleh, ambil lah ayah, ambil sikit cat dinding rumah tu kita gunakan. Okey, baik. Sebagai bahan untuk kita cetak. Betul, boleh, cikgu. tak ada masalah. Okey, seterusnya kepingan ni. Ya. Cikgu kata tadi kepingan kaca. Ya. Bahaya. Ya, betul. Betul tak? Jadi cikgu tukar kepada plastik tebal. Ya. Sean, kalau tak ada plastik tebal pun kita boleh ambil lapis alas pinggan. Oh, boleh juga, Boleh, Cikgu? Sean. Boleh. Janji permukaannya rata. Supaya itu je. Kenapa, Cikgu? Sebab nanti kita nak gelik warna. Oh, ya, betul. Kalau kita ada timbul apa-apa tenggelam dekat bawah. susah kan. Betul, Cikgu. Jadi permukaan mesti rata. Ya. Okey, seterusnya kertas cetak. Okey, kertas cetak ni mungkin tak ada. Jadi kita tukar kepada kertas cartridge. A4. Oh, A4. Okey, kertas biasalah. Ambil je lah kertas apa yang ada di rumah kan. Kan. Tak payah keluar beli dan sebagainya. Sebab kertas ni memang suka nak didapati. Betul, Cikgu. Okey. Jadi kita dah pergi, tapi kenapa alat ukir kita tak guna? Kita tak transform sebab alat ukir ni membahaya, betul? Betul. Jadi kita tak nak guna alat ukir. Kita akan guna apa dia? Bahan-bahan yang ada di depan cikgu ni. Inilah bahan-bahannya kan. Okey, cikgu. Kata tadi nak memasak, nak mencuci pinggan pula cikgu ni kan. Lepas masak dia cuci pinggan. Sebenarnya tidak. Inilah bahan-bahan yang kita nak buat, kita nak gantikan blok cetak ini. Blok kayu atau papan lino. Jadi inilah bahannya. Okey, apa bahan yang kita ada, cikgu? Banyak kan? Saya sangat nampak banyak. di sini macam ada sayur pula. Sayur. Bukan sayur. Sorry. Ini adalah daun. Daun, Okey. bunga kering, tali, butang, penutup botol. Ni jaring pun boleh, polystyrene. Ni apa, aluminium foil, kertas keras. Katalah kertas lebihan, kita buat apa ni, craft, bubble wrap. Sekarang dapat banyak parcel kan? Ya, cikgu. Ambil bubble wrap, jangan buang. Kita boleh guna, boleh. Ini lebih kapet. Ya, betul. Ini kapet tapi janganlah kan? potong kapet mak. Yang kapet lebih-lebih tak pakai. Ya. Ini pencuci pinggan lah. Tapi cikgu nak pesan nanti kata cikgu ajar benda salah minta izin mak dulu. Minta izin ayah ataupun bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang sudah tidak digunakan. Ya, betul. Macam tu. Jangan kita main potong saja kan? Ya, betul. Tapi apa bukan perbezaan, tapi apa yang ada ataupun persamaan di antara bahan-bahan ini? Bagaimana kita boleh pilih bahan tersebut? Apa yang ada kat mereka? Okey. Sebab tu kita nak sentuh tentang jalinan. Sebab dalam cetakan ni kita nampak ada jalinan. Ya. Jadi setiap bahan ini ada jalinan tersendiri. Okey. Itu yang kita nak buat eksperimen sebentar nanti, Sean. Faham? Okey, Sean. Disebabkan bahan-bahan ni bersepah kan, Sean, tak seperti blok kayu dan pampalino. Jadi kita akan guna bahan lekatan iaitu gam. Gam apa-apa pun boleh, jangan risau sebab ini gam PVA glue dan glue. Ini ada UHU lah. Apa-apa gam pun boleh, nak buat gam kanji pun boleh. Lagi rare. Zaman dulu kan kita buat gunakan gam kanji. Okey, tak ada masalah. Inilah bahan-bahan yang kita akan eksperimentasi pada hari ini. Okey, cikgu, kita masih ada masa lagi. Mungkin kita boleh tanya kepada murid-murid kami yang ada dalam talian. Adakah anda faham sehingga sini? Faham? Kalau faham bagi thumbs up. Ada apa-apa soalan ke? Okey ya. Tak, cikgu nak bagi tugasan dekat murid-murid ni. Boleh, cikgu. Kita masih ada masa. Sebelum pagi tadi cikgu dah minta mereka pergi keluar ataupun berada dalam rumah cari bahan-bahan ni. Sebab kita nak buat eksplorasi kan? Ya, betul, cikgu. So barangan seperti apa yang telah dijumpai daripada kawasan dalam rumah dan juga kawasan persekitaran rumah? Mungkin boleh tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah. Apakah barangan yang anda dapat jumpa ataupun temui? Sila keluarkan. Sila keluarkan. Mungkin siapa yang dah ada? Nisha dah ada? Nampak tu. Dia tunjuk. Okey, dia ada apa nama ni yang bubble wrap? Bubble wrap. Dan juga daun apa ni? Bunga artificial. Minta izin mak dulu ya. Okey. Ainul pula ada apa? Kita ada apa tu? Apa tu, Ainul? Cikgu rasa itu getah bukan Apa tu? Dia yang bergetah. Tak getah. Yang bergetah. Alas kaki yang bergetah. Macam dekat tandas. Alas kaki yang dalam kita dekat, guna untuk dalam tandas tu. Okey. Siapa lagi ada? Nur Aini, tunjukkan barangan anda. Aini. Apa tu Aini?
kebanyakan barang saya semua daripada luar rumah. Okey. Ini adalah batang kayu yang saya jumpa. Sebab dia ada corak-corak daripada ni. Ya. Dan saya juga segala daun-daun kering. Daun-daun kering. Okey, Bagus. siapa lagi? Nur Atikah. Nur Atikah, apakah barangan yang anda jumpa? Saya ada bunga saya jumpa dekat luar tadi Okey. and daun-daun yang ada jalinan. Daun-daun yang ada jalinan. Okey, disebut tentang daun, Sean. Ya. Okey. Cikgu nak tanya soalan. Ya. Dekat Sean lah ya. Ya. Apa ni Sean? Yalah, daun kan. Sebab tadi saya jawab salah. Bukan sayur tapi daun. Okey. Okey, baik. Ya. Cikgu nak tunjuk satu lagi. Apa ni Sean? Ini adalah cat berwarna hitam. Cat berwarna hitam Ya. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey. Sebab cikgu tanya Sean soalan kan. Ya. Okey, cikgu nak Sean gunakan imajinasi. Imajinasi, okey. Okey. Gunakan imajinasi. Okey. Sekarang cikgu. Tengok. Okey. Okey, saya rasa yang ni sebenarnya digunakan menggunakan daun tadi kan cikgu? Ya. Okey. So, ini merupakan titisan air. Oh. Kalau begitulah. Terbalik cikgu. Titisan air. Bukan macam tu cikgu, lagi satu. Oh. Macam ni. macam ni? Betul bukan tak? air macam ni ke? Bukan. Oh, titisan air. Ah. Sebenarnya bagus. Okey kan? Itu satu imajinasi yang baik. Lagi satu cikgu. Ya, Ini apa alat ni? telinga kucing. Oh, betul. Cikgu sukalah anak murid macam ni. Sebab Sangat apa? kreatif. Ya, betul. Sebab kenapa cikgu tanya macam tu? Okey. Sebab Sebelum cikgu jawab. Okey. Sebelum cikgu jawab, apa kata kita berehat seketika. Tapi kepada mereka yang menonton di rumah, anda juga boleh sediakan barang-barang yang anda boleh jumpa di kawasan rumah ataupun kawasan persekitaran rumah untuk eksperimen kita selepas rehat nanti. Jangan ke mana-mana dan pastikan anda bersama kami Pergi di cari. Teroka di TV KPM. Pergi cari sekarang, cepat. cari. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Liza. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu Liza ada tanya saya lukisan tersebut ataupun cetakan tersebut sebenarnya adalah gambar apa. Sekarang Cikgu tengah lukis, tapi sebelum tu sambil Cikgu melukis, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua ataupun kepada mereka yang menonton di rumah anda, pastikan sentiasa mengamalkan SOP. Pakaikan sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan juga apabila berada dalam kawasan lapang ataupun kawasan tempat awam, memakai pelitup muka dan jarak di antara satu sama lain pastikan tidak kurang daripada 1 meter. Okey, cikgu. Okey, menjawab kepada jawapan Sean tadi. Ya. Sean kata titisan air, telinga kucing kucing. boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi cikgu jadikan dia ikan, sirip ikan. Nampak tak Sean? Nampak cikgu. Sirip ikan kan Sean? Nampak tak kita boleh transform bahan persekitaran ini kepada imej sebenar. Okey, satu lagi cikgu nak tunjuk jalinan. Okey, ni beberapa jalinan yang cikgu buat. Kalau Sean nak tahu, cikgu gunakan contoh ni cikgu gunakan jaring, nampak jaring. Yang ni macam untuk hamper hadiahnya biasanya boleh cari yang ini kan yang terbuang kan. Jadi cikgu dah cetak di atas kertas. Wow. Nampak tak? Sean rasa ini apa ni? Ini jalinan adalah kepada apa ni? Jaringan untuk masak BBQ.
Oh, jaring dia. kan? Oh, jaring tetap jaring ya, Sean. Okey, kalau Saya kita semua lihat pasal pun makanan dia boleh je. jadi sisik ikan, Sean. Oh, ya betul. Ya. Betul juga, cikgu. Nampak tak? Bahan nampak. persekitaran kita sebenarnya kita mudah je. Kita tak payah nak ukir kan sebab cikgu Ya. nak elakkan daripada murid-murid menggunakan apa? Menggunakan bahan tajam. benda-benda tajam. Jadi kita cari je lah yang hampir sama. Ya. Senang tak, Sean? Senang, cikgu. Okey. So seterusnya, Sean, cikgu Ya. dah tunjuk. Ya. Rasanya murid-murid dah buat dah cetakan. Tadi kita dah bagi kerja. Ya, dan juga kepada mereka yang menonton kat rumah, kita pun telah meminta anda semua untuk mencari barangan di persekitaran rumah anda seperti untuk ni cuci pinggang boleh, Ya, sebab betul. adanya jalinan ataupun daun pun boleh. Ya. Apa kata kita ke murid-murid kita dalam talian, tunjukkan hasil kerja anda. Siapa yang nak mulakan dulu? Okey, Tunjuk. seorang kat atas Tunjuk. sana. Sorry, tak nampak nama siapanya. Siapa tu? Atika. Atika. Mungkin anda boleh tunjukkan. Atika nak tunjuk. Apa tu, Atika? Daun yang saya dah cetak. Lepas tu saya boleh jadikan dia punya burung punya tu. Burung Bulu punya sayap. Oh, sayap bukan. Sayap burung. okey. Betul. Okey, lagi? Yang lain? Saya. Ya, saya siapa tu? Saya Alisha. Menggunakan bubble wrap untuk jadi macam batu karang. Boleh nampak? Dia nak nampakkan seperti batu karang. Jalinan pada batu karang. Betul, bagus, Okey, Alisha. baik. Nampak kan? nampak. Mereka buat eksperimentasi dulu bahan-bahan ni. Ya. Satu-satu. Ya. Lepas itu, bila kita dah pasti, baru kita akan cantumkannya. Nampak tak, Sean? Nampak, Dia buat nampak. satu penerokaan Ya. proses-proses tersebut. Ya. Okey, di sini pula cikgu nak terangkanlah Ya. bila di sekolah kita akan ajar bagaimana nak menghasilkan satu karya, dia ada dia punya proses dia, Sean. Ya, cikgu. Okey, yang pertama adalah kita kena tetapkan tema, Sean. Oh, okey. Baik. Sean tahu tak tema hari ni? Rasanya cikgu dah bagi hint dah atas meja ni. Temanya adalah... Baik, cikgu yang jawablah. Takut salah Okey, tak pula. mengapa. Temanya adalah tema persekitaran. Jadi umumlah, bebas. Ya. Okey, tema persekitaran. Okey. Okey, seterusnya kita tetapkan pula tajuk. Tajuknya adalah cetakan timbul. Ya. Kita nak buat cetakan timbul. Yang ketiga, media. Ini mesti ada ya? Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, media. Media ni apa? Inilah media di hadapan. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni betul, tersebut. pandai Okey. dah, Sean. Ha. Dan yang keempat, kat sini dia orang kata prosesnya agak sukar sedikit, Ya. di mana kita akan buat pewujudan idea. Pewujudan idea di mana, dalam pewujudan idea ni, cikgu nak bagi ada 3 cara. Okey. Yang pertama adalah berdasarkan tema tadi. Ya. Pertama, kita boleh cari sumber ilham ini Ya. daripada buku. Okey. Daripada Baik. buku atau majalah. Apa Ya. yang kaitan? Contoh macam hari ini cikgu nak cari ikan di air. Ikan dalam air. Ikan dalam air. Ikan dalam air. Dalam Bukan air. ikan dalam langit. Yang tu tak adalah. Okey, Ikan dalam air. Okey. Jadi cikgu akan pergi cari buku atau majalah. Ya. Tapi lama kan? Ya. Seterusnya sama ada kita pergi ke tempat tersebut dan kita ambil gambar menggunakan kamera. Ya. Boleh juga. Boleh. Tapi tak boleh keluar sekarang kan? Ya, betul. Okey, seterusnya yang ketiga paling senanglah, Sean. Ya. Cikgu pun pergilah internet. Pergi internet, cikgu pun apa dia? Cikgu cetaklah. Cikgu cetaklah gambar ikan ni sekejap ya. Nak tunggu printer cetak ni keluar Okey. dah print. Lajunya printer. Okey, kita cetak. Okey, nampak ni? Ni ikan apa, Sean? Tak apa, Sean tak tahu Okey, nama ikan ni. Okey, nama spesifik dia adalah bicolor parrotfish. Parrotfish. Jadi cikgu cetak dah. Okey, kenapa cikgu kena ada gambar ni? Inilah kita kata dalam seni visual itu mesti datang dengan sumber ilham dahulu. Dan ini kita panggil hal benda ataupun subject matter. Subject matter. Okey, seterusnya kena buat apa? Banyak proses dia. Okey. Cikgu akan lakarkan di atas kertas. Cikgu nak lakar ni jadi cikgu lakarkanlah di atas kertas. Okey, kita ambil kertas, kita pun lakar. Okey, cikgu lakarkan. Okey, tak nampak kan? Lakaran ini sebenarnya kita panggil sebagai idea kita sendiri, Sean. Ya ke? Kita janganlah tiru sebiji. Memang tak boleh pun, tak mampu pun nak jadi realistik macam ni. Jadi contohnya cikgu nak ambil bahagian kepala ikan tersebut. Ya. Cikgu draw lah atas ni. Nampak, Sean? Kepala ikan kan? kepala ikan. Cikgu tengoklah apa
dia panggil apa yang jelas pada ikan ini. Cikgu nampak garisan yang menarik tu. Cikgu ambillah garisan tersebut. Lepas ni dia punya apa tu, Sean? Sirip. Dia punya sisik, Sisik. Sean. Sirip pun betul, Sean. Okey. Ada kat sini sirip tapi dia. bahagian kepalanya, Nampak tu? okey, nampak. Sirip dia. Mata pun dah ada. Okey. Mata pun dah ada. Okey. Seterusnya, cikgu nak nampakkan aliran air. So, kita buat garisan aliran air. Ya. Dan juga batu karang. Okey, nampak batu karang? Nampak. Ni batu karang ni. Okey. Jadi ini adalah lakaran kita. Lakaran. Contoh lakaran. Jadi secara ringkas je, Sean. Secara ringkas. Tak payah. Tapi tak nampak ringkas sangat. Okey, untuk Tak saya nampak bukanlah. ringkas. Agak. Dia ringkasnya. Ini kita panggil okey. rough sketch. Rough Lakaran sketch. kasar. Okey. Okey, selepas itu guna imajinasi Sean tadi. Okey. Okay, kita guna imajinasi untuk apa? Bukan nak jadikan ikan ni jadi benda lain. Ya. Tak. Kita tengok pada bahan yang kita cari tadi. Ya. Okey, dia boleh datang dengan bahan dahulu ataupun lakaran dulu. Ya. Boleh, tak ada masalah, tak salah. Ya. Okey, jadi apa bahan yang kurang lebih dengan idea kita? Okey, macam cikgu tengok. Ya. Tadi kan kita dah cuba kan, kita gunakan daun ni untuk Ya. menjadi sirip. Ya. Kita gunakan jaring ini untuk menjadi sisiknya. Ya. Okey, air cikgu nak guna apa? Okey, cikgu rasa cikgu nak ambil ni lah. Aluminium foil, cikgu nak Ni. komotkan dia. Jadi akan Ya. terhasil apa? Macam macam aliran air. Betul, nampak? Kan? Boleh lepas letak tu, kat sana. ya betul. Lepas tu dia punya batu karang. Tadi anak murid cikgu gunakan bubble wrap, tapi cikgu ada ni anak punya. Ibu Anak dia ada ambil. bagi kebenaran tak? Tu. Ada. Yang tu tak apa. Ibu yang ambil tak apa. Jadi cikgu pun nak guna sebab cikgu nak nampakkan kesan Bentuk-bentuk dia kan? Jalinan pada batu karang tersebut. Ya. Nampak? Nampak tak? Kita dah letak susun. Okey. Kita dah tahu dah. Ya. Dah guna imajinasi. Aha. Inilah proses awal lah kita Ya. panggil perwujudan idea. Nampak dah, Sean? Nampak cikgu, nampak. Macam Okey. ni saya pun boleh jadi artis. Boleh. So ini langkah-langkahnya, Sean. Ya. Okey, seterusnya apa, Sean? Kita nak buat apa, Sean? So Sean kita tahu dah ada tak? barangan Lepas kita dia. dah susun banyak-banyak ni, Dah Sean. susun dia, mungkin kita nak letakkan warna dia. Tak lagi? perlu, tak payah. Tak Okey. perlu. Okey. Tak perlu sebab kita tak perlu buat kajian warna sebab kita gunakan bahan sebenar. Okey, baik, Dan baik, kita baik. nak hasilkan apa sebenarnya? Kita nak ganti kepada blok cetak tadi, iaitu kita nak hasilkan blok cetakan kita sendiri. Kita nak buat faham. sendiri. Jadi cikgu nak kena angkat semua ni dulu. Ya. Okey, jadi cikgu pun cikgu keluarkan blok cetak cikgu. Okey, contoh cikgu dah ambil kertas cardboard ni. Ya. Untuk menjadi papan lah. Ni cikgu ambil ni. Cikgu dah potong siap-siap. Sebab cikgu nak cetak atas kertas cartridge. Kertas cartridge dia tak besar sangat kan? Ya. Okey, jadi cikgu dah potong saiz dia 17 kali 17 cm. Okey. Ya. Lepas tu lakar balik. Nampak tak lakaran kita tadi tu? Ya. Lakaran tadi itu kita transfer atas ni. So kita draw semula. Ya. Kena mestilah. Ya. Okey, sebab kita ada guide lah bila kita lukis balik atas ni. So maknanya apa yang cikgu tengah buat dekat sana adalah untuk menggunakan barangan contoh cardboard untuk menjadi macam barangan untuk dicetakkan di atas ni. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh tunjukkan hasil yang dah habis untuk habis. barangan tersebut. Oh, dah habis Untuk yang ini. Untuk yang ni. Okey. Sekarang ni kita lakar dulu. Okey. Lakar dulu, lepas tu okey, cikgu akan potongkan semua bahan-bahan tersebut untuk ditampal. Kat sini prosesnya kita akan gunakan gam lah. Ya. Okey, gam. Ya. Okey, cikgu akan guna gam tersebut. Ya. Okey, kat sini cikgu punya alat. Alat bahan cikgu. Okey, adanya kat belakang sana. Dan ni, kepada mereka yang ada di rumah, anda pun nanti boleh menyertai aktiviti yang akan kami jalankan Okey, selepas nampak. ni. Tapi sebelum tu kita tengok langkah-langkahnya ya. Okey, nampak ni? Nampak tak? Tadi dah jadi. Tada. Mungkin kita boleh tunjukkan kepada penonton kami. Boleh. So di atas ini adalah yang ikan tadi yang cikgu lakarkan tadi kan? Betul. Ya. Tapi mesti semua sekejap je buat. Tak, prosesnya sebenarnya ambil masa lah. Ambil masa. Mengambil masa kerana pertama kita nak cari dulu bahan yang sesuai, kita nak guna imajinasi dan seterusnya kita nak lekat. Proses melekat ni sebenarnya kalau pengalaman cikgu, dia mungkin ambil masa separuh hari macam tu ataupun semalaman sebab gam yang kita guna cair. Ya, kena bagi kering dulu kan? Kena bagi kering dulu. Kenapa kena kering? Kerana kalau blok cetak kita basah, dia akan bercampur dengan dakwat nanti ataupun cat.
Okey. Yang kita nak cetak. Faham cikgu, Okey. faham. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi untuk penerokaan kami akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Liza. Okey, sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah tunjukkan kepada anda semua bahawa Cikgu sudah adanya barangan hasilnya ataupun cetakan, blok cetakan yang namanya Cikgu. Betul, Sean. Blok cetakan. So, Cikgu sekarang akan tunjukkan proses di mana Cikgu akan menunjukkan ataupun akan letak cat dan seterusnya mencetak kertas A4 yang terdapat di sini. Tapi sementara proses itu berlangsung ataupun berlaku, kita boleh tanyalah murid-murid kami dalam talian. Hai. So, seperti yang anda tahu dekat rumah ya, barangan ni ataupun hasil kerja ni memang mengambil masa. Taklah 3 minit ke 5 minit ke, dia memang mengambil masa lebih kurang 30 minit bergantung kepada berapa banyak details ataupun berapa banyak butiran yang terdapat ataupun untuk menghasilkan hasil kerja seni tersebut. So untuk murid-murid kami yang berada dalam talian, mereka sudah pun menghabiskan tugasan mereka saya rasa semalam hanya untuk menunjukkan kepada anda semua di rumah bagaimana ataupun hasil akhir kerja mereka. Kita boleh mulakan dulu mungkin dengan Atika Redwan. Mungkin anda boleh tunjukkan kepada adik-adik kami ataupun kepada mereka yang menonton di rumah hasil kerja anda yang sudah pun siap. Apa tu? Mungkin boleh pegang depan kamera. Okey, mungkin anda boleh terangkan apakah yang digunakan untuk menghasilkan barangan ataupun seni tersebut. Belah sini ada burung Okey. dan saya letakkan daun. Ya. Kemudian ada ranting sekali. Burung ni dia duduk dekat ranting. Wow. So untuk karya seni ni, adik mengambil berapa lama untuk menghasilkan kerja ni? Lebih kurang berapa lama untuk mencari bahan dan untuk mencetak? 1 hari. 1 hari. Okey, terima kasih Atika. Siapa lagi yang nak jawab ataupun tunjukkan hasil kerja anda? Ainul. 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 Hai. Hai, okey. Yang ni saya punya hasil. Ya. Okey, nampak tak? Okey. Mungkin Okey, kalau Abang Syam, depan sikit. kalau Abang Syam boleh tengok, Okey, ke ya. depan sikit. Bukan ke depan, ke belakang sikit. Maaf, sebab tak nampak dia punya. Okey, sekarang nampak. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok yang ni dirupa anak gajah. Okey. Baik. Okey, kalau yang ni saya jadikan rumput palsu. Ya. Saya letak sebagai jadikan rumput juga dalam saya punya cetakan. Baik. Okey, kalau yang atas ni pula saya guna yang alas kaki tadi, Ya. saya jadikan bentuk awan macam ni. Awan. Cantik juga. Dan yang kat tengah tu macam ada macam itu bintang ke? Yang ni saya pakai bunga palsu, saya letak nak memenuhi Kawasan memenuhi cantik juga. Terima kasih. Okey, kita ada pelajar lain. Siapa tadi? Fatin dah tunjuk ke? Fatin senyap je. Okey, Fatin menggunakan apa ya? Ni ada semua. Ya Fatin, kuat sikit. Fatin tak dengar lah. Ni rama-rama. Rama-rama, okey. Yang ini saya guna tali untuk buat dia sungut. Ya. Dan yang bulat-bulat tu gunakan apa? Gunakan bubble wrap. Bubble wrap. Wow. Okey. Terima kasih Fatin. Okey, pelajar yang seterusnya, Alia dah jawab tak? Alia belum? Belum. Okey, Alia silakan.
Ke belakang sikit. Ke belakang. Okey. Silakan. Yang ni saya gunakan bubble wrap. Ya. Lepas tu dekat bawah ni saya gunakan tali dengan dekat tepi-tepi ni. Ya. Dan sebenarnya itu apa ya? Boleh tunjukkan lagi sekali? Kura-kura ke? Bukan. Ni obo-obo. Bobo. Okey, maaf ya sebab saya sebenarnya tak pandai seni. Sebab tu saya tanya. Boleh, kura-kura pun boleh. Okey, siapa lagi yang belum jawab? Alisha. Alisha. Ni saya punya. Okey. Ini apa ya sebenarnya? Mungkin boleh terangkan Okey, bentuk saya sebelum. buat ikan. Oh, ikan. Ni hidupan laut saya buat. Okey, ni saya buat ni macam daun-daun. Oh ya. Ni rumpai laut. Saya guna bunga palsu. Okey. Daun palsu. Daun palsu. Lepas tu yang ikan ni saya guna daun. Daun yang macam ni. Faham. Wow. Dan yang ni batu karang. Batu karang saya guna bubble wrap. Alright, terima kasih. Saya rasa ada seorang lagi ya. Semua belum jawab ke sudah? Ya, saya. Senyap-senyap, tak boleh lari ya. Tunjukkan hasil kerja anda, homework kerja rumah. Habis ke belum? Okey, ini hasil cetakan saya. Ya. Jadi saya gunakan bahan-bahan daripada macam saya cakap tadi, daripada luar rumah. Dan saya kutip-kutip. Ini merupakan kayu yang saya tunjuk tadi. Kayu. Lepas tu ini saya buat daripada polystyrene. Ya. Jadi inilah hasil dia. Cantik. Ini merupakan badak sumbu. Badak sumbu. Okey. Badak sumbu hitam. Terima kasih. Okey, baiklah cikgu. Itulah dia hasil kerja daripada murid-murid kita dalam talian. Memang bagus, memang kreatif dan ia memang mengikut kreativiti anda. Betul. Okey. Cikgu pun dah cetak. Okey, cikgu pun dah cetak. Okey, so cetak. jadi mungkin boleh explain secara ringkas ataupun terangkan secara ringkas, sangat-sangat ringkas bagaimana cikgu menghasilkan hasil kerja ni. Ni cetakannya. Ya. Okey, yang penting dalam seni ini itu saja nak hasilkan apa saja karya. Yang penting kita ikut prinsip. Contoh macam ni prinsip cetakan yang sebenar. Walaupun kita menggunakan bahan lain, bukan bahan yang sebenar. Tak ada masalah. Sebab dalam seni itu luas, seni itu subjektif. Ya, betul. Nak berkarya kita panggil tiada terhadnya. Ya, betul. Kan betul tak? Cuma ilmu kita itu kita belajar macam mana prinsip cetakan yang sebenar. Betul. Dan juga mengikut persepsi orang kan. Kadang-kadang orang nampak mungkin cantik. Untuk orang lain mungkin tak secantik. Tak ada, Sean. Kan? Tak ada. Dalam seni kita tak ada perkataan cantik, Sean. Betul. Ini saya baru belajar. Tak ada, Sean. Sebab pada cikgu, apa saja penghasilan kita, yang penting teknik je. Betul. Yang penting teknik tu betul. Ya. Cantik tak cantik itu susah nak cakap kan? Kan? Sebab sangat subjektif kan? Ya, tu subjektif. Ya. Silakan. Ya. Sean, itu je lah. Cuma cikgu nak tunjukkan apa pada hari ini adalah seni itu sebenarnya sangat mudah. Ada di sekeliling kita, nak tak nak sahaja. Effort dia, kesungguhan murid, penghayatan dan sebagainya, pengamatan. Jadi sekurang-kurangnya apa yang cikgu kongsikan pada hari ini kepada murid-murid di luar sana, nak berkarya ada saja hampir dengan kita. Betul. Okey, kita boleh hasilkan karya kita, kita boleh selalunya orang tanya boleh jual tak cikgu? Boleh, insya-Allah boleh jual kan? Kita boleh berkongsi karya kita dengan orang lain. Macam sekarang kita ada social media, kita tunjuk karya pada orang lain. Okey. The proses, yang penting proses betul lah. Ya, betul. Kalau prosesnya salah pun mungkin tak akan jadi sebagaimana kita nakkannya. Betul, Sean. Jadi Sean dah belajar sesuatu pada hari ini. Nanti saya balik rumah saya akan cuba, cikgu. Kejap lagi Sean, tak payah balik rumah. Kejap lagi Sean akan mencetak. Ya, betul. Kejap lagi. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid kami, tetamu khas kami dalam talian iaitu Fatin Hazira. Lambai sikit Fatin Hazira. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Nurul Alia Syakira, Siti Nur Atika, Ainul Fatihah, Nur Aini dan juga Nur Alisha.
Memang kerja yang memang sebaiknya semuanya sebab cikgu yang kongsikan ilmu bukan sahaja dengan murid-murid yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang berada di rumah. Dan pastikan Satu lagi Sean, satu lagi. Ya cikgu. Jangan takut untuk membuat salah. Sean ya. Sebab cetakan ini kita boleh cetak banyak kali Sean. Kalau tak jadi pertama kali, buat yang kedua dan seterusnya Sean. 100 kali pun boleh Sean. Ya cikgu. Sebelum kita berakhir, mungkin cikgu nak kongsikan apa-apa maklumat lebih lanjut ataupun kesimpulan daripada apa yang kita belajar ataupun apa yang kita terokai pada hari ini. Sean, seni itu ada dalam diri masing-masing Sean. Ya. Okey, cuma bila kita belajar ini kita lebih tahu secara mendalam teknik sebenar. Jadi murid-murid jangan putus asa sebab selalu orang kata susahlah, saya tak pandai melukis, saya tak pandai mewarna. Tak pandai melukis ini pun kita tak melukis pun. Kita hanya tadi cikgu tunjuk rough sketch saja. Cuma yang penting kita tahu teknik yang sebenar. Okay, Sean? Dan kepada mereka dekat rumah, dalam karya ni jangan takut meneroka seperti yang kami lakukan di Teroka ataupun apa yang kita terokai pada pagi ini. Betul. Dan juga kepada mereka di rumah, terima kasih kerana menonton dan juga bersama kami sehingga penghujung rancangan kita pada pagi ini. Dan ingatkan kepada anda semua sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, guna hand sanitizer ataupun sanitasi tangan dan juga keadaan sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Dan kita akan berjumpa lagi esok di Teroka di Didik TV KPM pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jumpa lagi. Bye.